Apa khabar Mersing? Terima kasih kerana bersama dengan kami di podcast Meh Dengar Jap, edisi Jelajah Media Digital Johor bersama dengan Pegawai Daerah Mersing, Tuan Haji Jamil Hasni bin Abdullah. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Untuk edisi sebelum ni kita dah cerita pasal keunikan pulau yang terdapat di daerah Mersing dan juga beberapa program yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelancongan, aktiviti pelancongan di daerah Mersing. Farah, dah sembang pasal pulau sebelum ni, pulau mana yang nak pergi? Pulau mana yang pergi? Kalau tanya saya nak repeat Rawa lah. Rawa? Sebab? Betul. Dia punya putih pasir tu Jernih memang airnya kan? jernih air dia. Kat tepi-tepi pun dah boleh nampak ikan dah. Ini memang suka pulau. Jadi orang pulau bolehlah tengok ni, kalau ada package-package istimewa nak ditawarkan kepada Farah, boleh tawarkan. Tapi Farah, saya cadang kadang. Lepas ni kalau Farah dah pergi Pulau Rawa tadi nak repeat kan? Kita ubah sikit. Cuba repeat kat Pulau Mawar. Pulau Mawar. Ya. Banyak aktiviti sana yang boleh Farah buat. Daripada berkelah, beriadah. Ada banyak tempat-tempat OOTD. Macam mana pula orang yang digemarkan nak duduk dekat hutan dan sebagainya? Taman Negara Endau Rompin, Tuan Haji, apa istimewanya dekat Mersing tu? Okey, terima kasih Imran. Hampir terlupa saya kenalkan Taman Negara. Okay. Sebenarnya Taman Negara ni saya boleh khususkan lah, kita letak Johor situ. Taman Negara Johor Endau Rompin. Kenapa saya sebut Taman Negara Johor? Sebenarnya dalam negeri Johor ni kita ada 5 buah taman negara sebenarnya. Betul. Salah satunya Taman Negara Johor Endau Rompin. Taman Negara Johor Endau Rompin ni salah sebuah taman negara yang mula-mula direservekan berbanding 4 buah taman negara dalam negeri Johor yang saya sebutkan tadi. Ada Taman Negara Gunung Ledang, Pulau Kukup, dan juga apa? Tanjung Piai. Tanjung Piai. So selain daripada itu, salah satu keunikan di Taman Negara Johor Endau Rompin ni adalah dengan keluasannya yang lebih kurang 20 hektar, 20,000 hektar, ia juga mempunyai penduduk orang asli. Tak semua taman negara ada penduduk orang asli. Tadi Imran pun dah tanya saya, mukim-mukim dalam daerah Mersing, kan? Taman Negara Johor Endau Rompin ni di dalam Mukim Sembrong. Yang mana penduduknya hanya orang asli saja. Di Kampung Peta lah kan? Yes, Kampung Peta. Salah satu ni Kampung Peta. Sebenarnya ada 2 lagi kampung. Kampung Terowoh dan juga Kampung Orang Asli Punan. Yang dalam lagi kan? Ya, sebenarnya sebelum paling dalam Peta. Peta sebenarnya paling dalam. Paling jauh Peta sebenarnya. Sebelum kita nak sampai Peta tu yang kita lalu Kampung Orang Asli Terowoh dan juga Kampung Orang Asli Punan. So jadi kenapa Peta yang terkenal? Sebab dia terletak di Taman Negara Johor Endau Rompin. Penduduk pun paling ramai, ada sekolah kat situ, dan yang paling menariknya kebiologian di dalam Taman Negara itu. Ada air terjun, kalau dari segi flora dan faunanya, tempat hidupan gajah, harimau, malahan saya dimaklumkan unka yang tangannya putih. Tangannya putih. Berbanding unka kan kita biasa tengok yang saya tak pastilah, tapi kalau unka di Taman Negara Johor Endau Rompin ni, keunikannya unka je tangan warna putih. Ya. Unka tau, bukan ungkal. Unka nakal. Unka nakal. Selain daripada tu, air terjun Buaya Sangkut kita panggil. So salah satu tempat yang biasanya menggunakan turis guide lah. Kita ada Perbadanan Taman Negara. So di situ ada pembangunan yang kerajaan Johor bersama dengan kerajaan federal di bawah ECR rancangkan untuk dilaksanakan di Taman Negara Johor Endau Rompin. Okey Tuan Haji, termasuk pula industri tenusu dekat daerah Jamaluang kan? Projek Lembah Tenusu Jamaluang, JDV. Apa update terkini inisiatif tu? Okey. Terima kasih Farah. Kita dah tajuk lain ni. Tajuk lain lah. Okey. Projek Johor Dairy Farm.
Johor Dairy Valley, JDV. Salah satu projek dibuat di bawah ECR. Lebih kurang 275 hektar kawasannya. Yang mana Mersing salah satu tempat terbesar ternakan lembu suatu masa nanti. Projek tersebut yang terkini saya boleh semak ataupun saya boleh katakan lebih kurang dah hampir mencapai 80%. Apa yang menarik ni di sini, daripada insya-Allah Johor dan melalui daerah Mersing akan ada pusat ternakan lembu. Kita juga sebagai pengeluar susu lembu. Dan sudah pasti projek ini akan menjana pendapatan warga penduduk daerah Mersing. Dengan keluasan yang berkenaan lebih kurang 275 hektar, keperluan seperti ternak, jaga ladang, beri makan lembu dan sebagainya akan kita dapat bolehi lah limpahannya pada penduduk di daerah Mersing, insya-Allah. Ia akan jadi satu pusat pelancongan juga untuk orang ramai. Okey, saya percaya kalau kita tengok pada masa sekarang, saya boleh kaitkan dengan kaedah pelancongan homestay lah. Okay. Untuk makluman Imran, Farah, kawasan ni agak jauh sikit daripada pendapatan. Walaupun saya percaya kalaulah ianya berfungsi sepenuhnya nanti, banyak pencambahan penduduk yang akan bina rumah kat situ, dan limpahan perniagaan dari segi pelancongan tu akan terkait dari segi pewujudan JDB ni. Kenapa? Kawasannya luas dan saya dimaklumkan oleh pihak ECR akan ada anchor yang akan menguruskan JDV ni. Dan baru-baru ni saya ada melawat kawasan berkenaan, memang ada tempat-tempat yang dikhususkan sebagai contoh tempat ternakan lembu. Memang dia ada tempat yang boleh pelancong datang untuk beri makan lembu, untuk tempat perahan susu lembu dan sebagainya terkait dengan apa ni, program tenusu. Okay, untuk makluman Imran dan Farah, dijangka lebih kurang 3,300 lembu akan berada di JDV ni, di lembah tenusu Mersing ni, insya-Allah. Kalau di pusat bandar tu ada perancangan ke untuk wujudkan jambatan kedua ke? Sebab yelah kadang-kadang Mersing tu satu jalan masuk saja kalau tu. Betul, Imran. Itulah salah satu yang saya sebutkan tadi, kalau kita ada lebuh raya Pantai Timur tadi, insya-Allah akan selesai. Tapi untuk jangka pendek ni memang itu selalu peluang mendesak di daerah Mersing. Berbanding dengan daerah-daerah lain. Saya percaya daerah lain pun ada melalui kesesakan. Tapi uniknya ataupun peliknya di Mersing ni, kalau pada masa kita tengok tak sesak. Tapi pada hari-hari tertentu kesesakannya sangat luar biasa. Itu menjadi isu tu. Sebab dia ada luar biasa dia tu. Kalau biasanya perjalanan boleh 5 minit, 10 minit boleh sampai 5 km, tapi disebabkan tersangkut dekat bulatan Mersing, bandar Mersing tu, perjalanan boleh menyebabkan sampai 3 jam. 2 jam. Dahsyat. So, jadi alhamdulillah, Imran, kita orang Mersing panggil Mersing bypass. Mersing bypass. Tapi sebenarnya kalau ikut tajuk Jabatan Kerja Raya JKR, projek tersebut dinamakan laluan Kampung Jemari ke Kampung Air Merah. Tajuk dia macam tu. Tapi orang Mersing faham bypass. Sebenarnya ada satu laluan potong lah, yang mana tidak melalui bandar. Tapi saya masih menekankan bahawa perlunya jabatan kedua Mersing, ataupun kita naik taraf jabatan Mersing sedia ada untuk dijadikan sebagai laluan utama hendak ke bandar ataupun hendak ke Kota Tinggi, Johor Bahru dan sebagainya. Dan apa kalau kita ikut laluan bypass tersebut, orang tak lalu bandar Mersing.
Betul. Memang akan boleh berlaku pengurangan kesesakan, tapi kalau untuk limpahan pelancongan, orang pun nak ke bandar untuk ke JT ada di bandar, memang kena lalu. Memang kena lalu bulatan Bandar Mesing tu. Betul. Itu juga kita masukkan salah satu permohonan di bawah ECR untuk dilaksanakan. InsyaAllah. Selain daripada itu, projek ni juga sebenarnya saya kaitkan dengan Mesing Water Breaker. Okey. Sebenarnya dalam kajian konsultan oleh pihak ECR untuk Mesing Water Breaker ni ataupun mendalamkan kuala Sungai Mesing, kita cuba masukkan item pembinaan jabatan kedua. InsyaAllah Mesing ada water breaker, mudah orang nak ke pulau. InsyaAllah dengan peruntukan yang kita kena fight, kita kena cuba dapatkan dari kerajaan federal kerana sangat besar, hampir 600 juta. Yalah, betul. 600 juta. Bukan hampir 1 bilion jumlah peruntukan yang perlu dibelanja untuk menaik taraf dua tempat yang saya masuk. Itu Mesing water breaker dan juga jabatan kedua untuk dia. Saya percaya juga Tuan Haji mungkin ada hasrat nak jadikan Mesing ni bukan setakat bandar orang nak lalu, orang nak pergi ke Pekan, Rompin dan sebagainya, kan? Betul. Sebab tu saya rasa wajar idea untuk mewujudkan laluan atau menaik taraf bulatan Bandar Mesing itu perlu dilaksanakan. Dan daripada yang orang Mesing panggil Mesing bypass. Mesing bypass insya-Allah dalam 2 tahun lagi akan siap dilaksanakan. InsyaAllah. Okey Tuan Haji, kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Kita nak tanya, apakah harapan dan jagaan pentadbiran daerah Mesing terhadap pembangunan di Mesing 5 atau hingga ke 10 tahun akan datang? Terima kasih Farah, Imran. Saya cuba kaitkan apa perancangan di daerah Mesing 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang ni ke arah Mesing Pelancongan Lestari. Kelestarian tersebut ada 8 perkara yang telah saya sebutkan tadi. Jadi kita semua masyarakat ataupun ketua-ketua jabatan daerah Mesing ni perlu bergerak selari. Perlu mempunyai idea yang sama. Saya juga telah berusaha untuk mewujudkan satu guideline ataupun satu buku panduan untuk Mesing bergerak sehingga 2035. Ataupun berdasarkan Mesing Lestari tersebut, yang mana sekarang kita bersama dengan pihak konsultan dalam perancangan untuk menyatakan, mendapatkan maklumat daripada pelbagai jabatan. Tadi saya dah sebutkan, pejabat daerah tak boleh bergerak sendiri. Majlis daerah kena gerak selari dengan Mesing Pelancongan Lestari. Begitu juga dengan JKR, JPS dan lain-lain jabatan. Perlu mempunyai idea Mesing ke arah pelancongan. 8 teras yang saya gariskan tersebut perlu dipikirkan, perlu dicongkilkan apa-apa idea yang mana setiap jabatan perlu menyatakan. Banyak sebenarnya. JPS tak semestinya kita nak keruk pantai je. Nak keruk sungai saja untuk memudahkan laluan. Tembok penahan ombak, pengurangan hakisan. Kalau kita tengok apa kaitan hakisan dengan pelancongan. Tapi kalau kita tak dapat selesaikan isu hakisan, maka orang akan rasa, wah tak selamat kat Mesing. Nak buat rumah pun orang takut. Tapi itu salah satu perkara yang jabatan-jabatan dalam Mesing perlu gerak selari. Pandang ke arah pelancongan. JKR sebagai contoh. Kita dah sebutkan tadi, salah satu idea yang kita come out adalah berkaitan dengan lebuh raya Pantai Timur yang keempat. Tadi saya sebutkan, kalau tak ada lebuh raya ni, sampai bila Mesing nak melalui jalan-jalan biasa yang mana daerah lain telah ada. Betul. Daerah lain dihubungkan dengan highway, bandar-bandar. Tapi Mesing lalu hutan. Bukan kita tak kata hutan tu tak elok, tapi mungkin ada highway dalam hutan. Ada highway tepi pantai. Itu menjadi salah satu sumber ataupun menyebabkan orang nak mudah datang ke Mesing. Dan berdasarkan 8 teras tadi, insyaAllah kita akan cuba buat garis panduan dalam masa 2035. Kita gariskan keperluan ataupun tindakan setiap jabatan, apa yang perlu dilaksanakan agar Mesing mencapai pembangunan daerah lestari pada tahunnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Imran,
Walaupun Tuan Haji Jamil datang seorang hari ni banyak maklumat best-best benda best kita tahu pasal daerah Mersing ni kan. Sebab dia anak jati Mersing, orang kampung Sawah Datuk. Betul. Ya. Jadi orang kampung Sawah Datuk, anda semua patut berbangga lah mempunyai pemimpin tempatan yang mempunyai misi dan juga visi untuk menjadikan Mersing sebagai bandar pelancongan yang lestari. Baik. Terima kasih banyak Tuan Haji Jamil kerana sudi datang ke studio podcast Meh Dengar Jap, datang dari Mersing. Jangan lupa untuk terus follow semua platform media sosial media digital Johor di Facebook, Instagram, aplikasi X dan juga TikTok. Teruskan subscribe dan juga follow platform YouTube dan Spotify media digital Johor. Ya, betul. Jadi untuk menonton episod penuh podcast Meh Dengar Jap. Sekian saja dari saya, Imran Razib. Dan saya Sharifah Farah. Dan juga Tuan Haji Jamil Hasni. Assalamualaikum. Salam Maju Johor. Bye.